Kasih sayang ini sebenarnya lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Dan kita kena berusaha untuk mencari. Sebab itu kita kena melalui satu proses-proses pentarbiahan yang syumul, yang merangkumi, yang meliputi Islam ini keseluruhannya. Bukan pentarbiahan dalam bentuk-bentuk yang juzuk-juzuk tertentu sahaja. Sebab kita kena melaksanakan Islam ini seluruhnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita juga kena mentarbiah diri kita supaya melaksanakan Islam ini seluruhnya dalam kehidupan kita, yang semuanya terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. So ada program yang lebih istimewa sikit kepada para murabi, para nakib, masih ada. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila satu kaum bilah masuk Islam, maka Rasulullah memilih salah seorangnya untuk duduk bersama Rasulullah SAW lebih lama sikit. Kami yang lain balik, kamu duduk diajar agama Islam. Yang akhirnya yang duduk lebih lama sikit itu yang akan mengajar Islam kepada kaumnya, kaumnya apabila mereka kembali. Dan itu berlaku terus menerus sampai di hujung-hujung ketika mana hujung-hujung zaman hujung-hujung Rasul sebelum kematiannya, apabila satu kelompok, satu kabilah masuk Islam, maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya dilantik daripada kalangan mereka para nakobah, tak semestinya daripada kepimpinan kaum mereka, tetapi yang mana Rasulullah melihat ada potensi-potensi kelebihan kebaikan pada dunia, lalu dididik lebih daripada orang yang lain, lalu untuk mana? Untuk mereka mengajarkan kepada kaumnya. Ini yang berlaku. Kemudian dalam pembentukan pentarbiahan ini ialah dia mestilah satu pentarbiahan yang syumulnya, yang merangkumi seluruhnya. Sebab itu semua sifatnya. Yang keduanya ialah sahihul ibadah. Ibadah dia benar sah. Memastikan bahawa kita memiliki ibadah yang sah. Dan macam mana nak pastikan ibadah kita sah? Iaitu dengan cara ibadah, mempelajari ibadah yang dilakukan oleh sebagaimana Rasulullah SAW. Jalan ini kena merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau pokok itu masih benih, masih benih, mungkin kita tak boleh bagi baju banyak-banyak. Kalau bagi banyak-banyak baju, maka dia mati. Kan? Begitu juga dalam tarbiyah, artinya kalau dia baru meningkat nak mempelajari, tiba-tiba kita dah bagi dia terlalu banyak, akhirnya dia pun mati juga. Hati dia akan mati. Dia rasa tak boleh macam ni, akhirnya dia gugur. Contoh juga dalam menanam pokok macam tu. Itu juga dalam tarbiyah. Dia proses dia macam ibarat menanam pokok. Dia tak macam buat kilang. Tarbiyah ni dia tak macam buat kilang. Kilang ni macam mana? Kita produk raw material masuk dalam mesin, keluar lama saja. Tapi manusia ni dia macam pokok. Kadang-kadang satu tempat itu tanahnya sama, bajunya sama, airnya sama, tapi tumbuhnya masih tak sama. Ada yang mati, ada yang dimakan ulat, ada yang dimakan belalang, ada yang subur, ada yang tak subur, ada yang mati kecil-kecil, ada yang besar, dan bila besar ada yang berbuah, ada yang tak berbuah. Dan yang berbuah pula ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Yang boleh makan ada yang boleh dijual dan ada yang dicuri orang. Dia macam dia proses itu. Artinya proses menanam pokok kita kena jaga macam tu. Apa tak lagi untuk menjaga manusia. Dan manusia fitrahnya memang memerlukan kepada proses tarbiyah. Perlu kepada seorang murabi, perlu seorang coach yang mendidik dia. Fitrahnya begitu manusia. Kalau dia nak berjaya, maka dia memerlukan kepada coach. Dekat dunia ni pun macam tu. Kalau seorang itu nak berjaya dalam sesuatu perkara, dia perlu ada coach untuk dia berjaya. Tapi dia masih dalam keadaan umurnya yang muda, telah berada di majlis Sayyidina Umar, majlis syura Sayyidina Umar.
kehebatannya dalam bidang ilmu. Kan? Ini dia umur ni. Contoh. Ini berlaku. Begitu juga ketika kita dalam ni, artinya seorang yang lagi dia nak berjaya, nak hebat, lagilah dia perlu kepada murabi, perlu kepada coach. Kita tak boleh nak ada bangga kita tak perlu. Lagi dia nak hebat, lagi dia perlu kepada coach. Kalau seorang itu nak jadi juara dunia, maka dia perlu ada coach-coach yang tertentu, yang mendidik dia daripada sudut-sudut yang tertentu dan sebagainya. Apatah lagi kita bukan nak jadi juara dunia, kita nak lebih hebat daripada juara dunia, kita akan dapat surga Firdaus al-A'la yang maha tinggi. Kalau juara dunia ni tak ada apa saja berbanding dengan Firdaus al-A'la, maka lebih-lebih sangat kita memerlukan kepada pendidik murabi yang boleh membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila tiada murabi ini, kita semua orang nak menuju kepada kebaikan. Semua orang nak menuju kepada kebaikan. Tetapi ramai yang tersasar ketika mana nak menuju kepada kebaikan. Kerana di sana ada bisikan selain daripada bisikan iman, ada juga bisikan nafsu, bisikan syaitan. Maka murabi ini berperanan erat supaya kita menuju kepada bisikan iman. Sebuah contohnya, mentaati khalifah, mentaati khalifah Sayyidina Ali. Lalu Ibn Abbas datang jumpa dengan Khawarij. Lalu Ibn Abbas yang terkenal dengan ilmunya yang cukup hebat, dinanti oleh 12,000 orang Khawarij. Dan ketika Ibn Abbas datang, dia mendengar bunyi bagaimana lebah. 12,000 orang semuanya membaca Al-Quran. Dia datang tadi seorang baca. 12,000 orang semuanya baca Al-Quran. Lalu dihujah dengan Ibn Abbas. 2,000 orang ikut Ibn Abbas balik mentaati khalifah. 10,000 tetap juga dengan pendirian mereka. Dan Rasulullah telah menggambarkan golongan ini suatu masa nanti, satu golongan yang apabila kamu melihat sembahyang kamu berbanding sembahyang mereka, kamu akan merasa hina sembahyang kamu. Apabila kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa mereka, kamu akan rasa hinanya puasa kamu. Bila kamu banding sembahyang, begitu juga. Tapi mereka ini kerana jauhnya fikrah, kefahaman yang salah daripada kefahaman Islam dan sebenarnya, akhirnya mereka merosak. Jadi sebab itu kita harus sungguh-sungguh dalam proses pentarbihan, supaya kita dapat menghayati proses tarbiyah ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, dan tidak membiarkan diri kita dalam keadaan yang tidak ada proses tarbiyah berlaku. Duduk relax kat rumah, tidak ada proses pentarbihan, tidak bersama rakan-rakan, tidak dibentuk dirinya. Akhirnya mungkin kita pun tak tahu kedudukannya di sisi Allah bagaimana. Dalam Al-Quran dan dalam Islam ini mengajar kita juga bersama jamaah. Alaikum bil jamaah. Islam ini sifatnya dia tidak perlu individu. Kita tak boleh duduk seorang-seorang kat rumah jadi orang baik sendiri-sendiri. Tidak begitu. Islam ni dia kena bersama jamaah, bersama kumpulan yang menepati Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dalam hadis juga menyebut, siapa yang melepaskan dirinya daripada jamaah, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam daripada dirinya. Dan sebab itu berada dalam kumpulan. Mudah-mudahan kumpulan kita ini akan menjadi kumpulan-kumpulan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil dari proses pentarbiahan, pendidikan daripada murabi-murabi yang kita didik dengan sebaik-baiknya, akhirnya tidak mampu untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita nak mengumpulkan supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di kalangan kamu. Sebenarnya kita kena mencari jalan menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kemudian disebut dalam Quran, wajibul ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, dipersilakan orang-orang yang bertakwa kepada mereka masuk ke dalam syurga dalam keadaan berkumpul-kumpulan. Mudah-mudahan kita menjadi satu kumpulan besar nanti yang dijemput masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Jangan nanti masuk sini. Dosa aku itu tak ada. Sedih ya. Anak kita ada. Isteri tak ada. Hatta idza futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Sehingga pintu itu dibuka dan berkata kepada mereka, mengalu-alukan, selamat sejahtera ke atas kamu orang yang baik, maka masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan kekal di dalamnya. Jadi kita nak macam tu, bersama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak memastikan bahawa kita sentiasa berada di dalam jalan takwa? Jalannya ialah melalui proses-proses pentarbiyah pendidikan. Dan kita mengenal pribadi-pribadi agung sepanjang zaman, sepanjang sejarah yang kita lalui. Pribadi seperti mana Umar Abdul Aziz juga ada murabbi dia, yang menasihati dia, Syekh Maimun. Dan Umar Abdul Aziz juga ada seorang penasihat muda. Siapa dia? Abdul Malik bin Umar, anak dia sendiri. Anaknya sendiri juga dididik oleh Syekh Maimun. Ya, akhirnya walaupun umurnya dalam saat yang begitu muda, umur 18 tahun, tetapi telah boleh menjadi penasihat kepada khalifah. Begitu juga dalam menanam pokok tadi, kalau kisah menanam pokok tadi, dia macam tu. Diperlukan tanah yang baik, suasana keadaan itu, udara yang baik, perlindungan dan sebagainya. Terutamanya ketika dia tingkat awal pertumbuhannya, supaya dia dapat bertahan sampai dia matang dan sebagainya. Itu proses tarbiyah dia kena berlaku dan berterusan supaya dia akan menjadi hebat dan terus hebat. Dia bukan sekadar jalan. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal apabila ditanya bila masa nak berehat, maka dia jawab, ketika mana kaki kanan aku telah melangkah ke dalam syurga. Kerehatan ni apabila kaki kanan kita melangkah masuk ke dalam syurga. Jadi pentarbiyah itu mesti berterusan sampai kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan itu, nama kepindahan datang di sini yang membunuh anak, sembah berhala, tidak ada tamadun, tak ada pemerintahan dan hebat. Tetapi akhirnya apabila dia menerima Islam, dididik, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, disambung oleh para